Shalom. Bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu peliharalah hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kerana dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Salah satu perkara yang paling luar biasa tentang Daud adalah kesaksian Samuel. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14 tentang hatinya. Daud mempunyai hati yang mentaati Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kerana engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dalam 1 Samuel 16. Nabi Samuel terus mengurapi Daud, raja, di tengah-tengah abang-abangnya. Alkitab berkata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Sejak itu, satu siri perubahan bermula dalam hidupnya, perlindungan yang luar biasa, bimbingan yang luar biasa. Itulah salah satu berkat terbesar yang patut diharapkan, yaitu mempunyai hati yang sempurna terhadap Tuhan dan fikiran yang rela untuk melakukan kehendaknya yang sempurna. Ini adalah suatu anugerah besar daripada Tuhan. Tetapi ia tidak berfungsi dengan sendirinya, kerana kamu mempunyai fikiran dan kehendakmu yang tersendiri. Ingatlah, Allah telah memberi Saul, moyang Daud, hati yang baik. 1 Samuel 10 ayat 9. Namun, dia tidak melayani Allah dengan sempurna. Ketika Saul pertama kali bertemu dengan Nabi Samuel, Alkitab mengatakan Roh Allah turun ke atas Saul dan dia telah bernubuat bersama-sama dengan para nabi. 1 Samuel 10 ayat 10. Itulah manifestasi luaran daripada apa yang dia telah terima. Terdapat perubahan dari segi dalaman. Alkitab mengatakan secara khususnya bahawa Allah memberi Saul hati yang lain. Tetapi Saul tidak mengekalkan hatinya yang sempurna. Dia mempersembahkan korban bakaran yang bertentangan dengan arahan rohani. 1 Samuel 13 ayat 9 hingga 11. Dalam contoh yang lain, dia tidak memusnahkan orang Amalek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka seperti Tuhan memerintahkan dengan jelas. 1 Samuel 15 ayat 1 hingga 11. Apabila Samuel menyoalnya, dia sikit pun tidak menyesal dan meminta maaf. Sebaliknya dia berasa bangga. Akibat daripada itu, dia telah ditolak oleh Tuhan daripada menjadi raja ke atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 26. Sehingga Tuhan berkata, Aku menyesal menjadikan Saul sebagai raja, kerana dia sudah membelakangi aku dan tidak lagi melaksanakan perintahku. 1 Samuel 15 ayat 11. Betapa teruknya untuk berada dalam keadaan sedemikian. Perhatikan apa yang berlaku selepas itu.
Saul kemudian menjadi iri hati terhadap Daud dan berterusan memberontak terhadap Tuhan. Hatinya menginginkan perkara lain. Inilah sebabnya kamu mesti memelihara hatimu. Kekalkan hatimu suci. Pastikan hatimu dikuduskan dengan firman Tuhan. Jangan biarkan apa-apa yang tidak baik berakarkan di dalam hatimu. Ego, kemarahan, kedengkian, kepahitan, kebencian, semua ini adalah racun bagi hati. Jauhilah semua ini sepenuhnya daripada hidupmu dan daripada hatimu. Fikiranmu datang daripada hatimu. Pewatakan fikiranmu mendedahkan keadaan hatimu. Apabila kamu dilahirkan semula, kamu telah diberikan hati yang pengasih. Alkitab berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Kamu mempunyai hati yang pengasih, hati yang dipenuhi dengan Tuhan. Lindungilah ia, peliharalah ia, jagalah ia sebagaimana Tuhan kehendaki. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, dengan roh dan firman-Mu, aku menyucikan hatiku sentiasa. Aku membuang setiap pemikiran jahat atau idea jahat yang cuba menyerang fikiranku, kemarahan, kedengkian, kepahitan, dan kebencian tidak mempunyai tempat di hatiku. Kasih-Mu dinyatakan dalam hatiku, dan aku hanya menerima perkara-perkara yang akan membolehkan, meningkatkan, dan mengekalkan semua hal kemuliaan yang Engkau telah programkan ke dalam hidupku. Kami percaya dalam nama saudara-saudari Yesus. semua Amin. telah diberkati dengan Sebagai perkongsian ayat firman renungan tambahan, dari Rhapsody kita Reality. boleh rujuk pada Bagi Amsal sesiapa yang 4 ingin menjadikan ayat Yesus 23 Kristus sebagai dan Tuhan Filipi dalam 4 kehidupanmu, ayat 8. kamu boleh Tuhan mengucapkan doa memberkati. ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.